Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Tanyalah Ustaz istimewa di mana saya Da'i Hadari bersama dengan anda 1 Jun 2021 hari Selasa hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, dan sangat bertuah kerana hari ini Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru istimewa kami bawakan bersempena dengan 37 tahun ulang tahun ke-37 TV3, dan saya Da'i Hadari tidak kesorangan. Menemani saya di studio ketika ini, saya bersama dengan Da'i Hakim, sahabat saya. Assalamualaikum Da'i Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah makin sihat Da'i. Apa khabar? Sihat Eko? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini seperti yang dimaklumkan oleh sahabat saya, TV3 membawakan siaran khas untuk anda sempena dengan ulang tahun yang ke-37 TV3, dan jangan lupa ajak betul ya Hadar ajak adik-beradik kita yang lain, ajak kawan-kawan kita yang lain untuk turut bersama dengan kita semua dalam membaca surah Yasin. Ya, betul tu. Kerana pada pagi ini bersempena dengan sambutan 37 tahun TV3 bersiaran, dan alhamdulillah banyak manfaat dikongsikan. Dan pada pagi ini kita nak mulakan dengan bacaan Yasin. Dan kita sangat bertuah, Da'i Hakim, kerana bersama dengan kita panelis, dua orang panelis yang sangat hebat, iaitu kita bersama dengan Ustaz Zarifi, Haji Daud, kemudian kita bersama dengan Dr. Farid Rafi Abdullah, serta bacaan Yasin kita akan diketuai oleh Syekh Abdul Karim Al-Maki yang merupakan Imam Masjid Negeri Shah Alam. Betul. Jadi kepada anda yang menonton melalui Facebook, kalau boleh jangan lupa belanja kami, tekan butang like, dan yang kedua tolong komen, tag rakan-rakan anda, adik-beradik anda, dan paling penting jangan lupa tekan butang share, sebab orang Jawa kata Hadari, sharing is caring. Pagi ini speakingnya. Okey, insya-Allah jom sama-sama kita mulakan, kita murnikan pada pagi ini dengan bersama dengan Syekh Abdul Karim Al-Maki. Silakan Syekh. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sama-sama kita baca surah Yasin. Mulai majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من
اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, para penonton sekalian, kita telah selesai murnikan pagi ini dengan bacaan Yasin, betul ya, Da'i Hakim ya? Betul. Dan sebenarnya setiap orang ada hajatnya, ada doanya. Betul. Namun dengan
kerana Al-Quran, pada pagi ini kita selesai membaca surah Yasin dan kita nak bulatkan niat kita. Untuk apa tu Hakim? Betul. Dan mudah-mudahan apabila kita membaca surah Yasin ini, Allah turunkan kerahmatan dan kesejahteraan ke atas negara kita Malaysia, Jadi insya-Allah. mungkin kita akan teruskan dengan Syekh Karim bersempena dengan pada pagi ini kita selesai membaca surah Yasin bersama dengan Syekh Karim tadi. Jadi kita nak bacakan doa sedikit. Boleh? Bersempena untuk memohon kesejahteraan negara kita yang mana ketika ini kita berdepan dengan ujian pandemik COVID-19. Betul. InsyaAllah. Jadi sama-sama kita aminkan doa yang akan dibacakan oleh Syekh Karim. Silakan Syekh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma aminna fi أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم سبل السلام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا يا رحمن في هذا اليوم المبارك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memakbulkan segala doa kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, istimewa juga pada pagi ini Tajalah Ustaz istimewa bersempena dengan sambutan ulang tahun TV3 ke-37. Selain daripada bacaan Yasin, kita ada apa Hakim? Okey, kita nak mendalami pula orang kata sejarah ataupun ibrah di sebalik surah Yasin ini bersama dengan panel-panel kita. Tapi sekejap lagi. Tapi sebentar lagi kerana kita nak berehat seketika. Betul tu. Dan mungkin kepada anda yang terlepas untuk berdoa sama-sama tadi, jangan risau pak cik mak cik. Kejap lagi kita akan doa sekali lagi bersama dengan Syekh Karim insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah, jangan ke mana-mana, kita akan bersama dengan panel-panel kita. Soalan dah sedia. Jangan risau, kita bagi soalan yang mencabar punya. Insya-Allah sebentar sahaja lagi dalam Tanyalah Ustaz istimewa, sebentar sahaja lagi. Kembali selepas ini. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا موزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
Masih lagi bersama dengan kami semua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Khas kami bawakan untuk anda sempena ulang tahun TV3 kali yang ke-37. Ya, alhamdulillah. Saya tengok awak tadi nampak terkekok sikit baca. Bukan apa. Saya gagap baca tadi sebab saya duduk sebelah Syekh Karim. Oh, ingat sebelah saya. Okey. Baiklah para penonton sekalian, kami nak mengajak anda semua untuk sama-sama kita mencari ilmu pula selepas ini, yang mana kita nak menghayati daripada bacaan Yasin kita tadi, di mana surah Yasin merupakan surah yang kita sentiasa amalkan, dan kali ini bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-37 TV3, kita mulakan dengan bacaan Yasin. Betul. Dan kita doakan juga untuk kesejahteraan negara. Dan sekarang ni untuk perbincangan lanjut, Da'i Hakim, kita akan bersama untuk sembang-sembangkan, dapatkan ilmu berkaitan dengan balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat, sepotong ayat. Saya selalu dengar sampaikan walaupun satu ayat. Cuma kita nak dengar lebih jelas bagaimana yang dimaksudkan dengan sampaikan walaupun satu ayat. Dan kita sangat bertuah kerana bersama dengan kita pada pagi ini, selain daripada Syekh Karim yang telah mengetuai bacaan Yasin kita, kita ada juga yang berbahagia, iaitu Ustaz Zarifi Haji Daud dan juga Dr. Farid Rafi Abdullah. Assalamualaikum kepada kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Khabar baik. Alhamdulillah Ustaz. Selamat hari raya, maaf Zahiratin Ustaz. Oh, masih lagi. Abang dengan Hakim sihat ya? Alhamdulillah Ustaz. Saya Ustaz, Energi pagi ni. Itulah. saya makin ke hadapan Ustaz. Maju ke depan ya. Maju ke depan. Baiklah, kita nak teruskan perbincangan ya, Ustaz Zarifi dan juga Dr. Farid Rafi. Hari ini kita nak sama-sama dapatkan ringkasan, dapatkan satu pencerahan, iaitu berkaitan dengan balighu anni walau ayah. Cumanya ada kaitan dengan surah Yasin. Baiklah, berdasarkan ayat 1 hingga 5, mungkin kita nak tahulah terperinci apakah maksud difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi doktor, disampaikan walau satu ayat, di mana Nabi SAW menyatakan balighu anni walau ayah. Cumanya bagaimana kita nak fahamkan skopnya. Jadi untuk menghayati apa yang dinyatakan, apa yang akan diperjelaskan oleh Ustaz Dr. Farid Rafi kita, mungkin Syekh Karim kita minta untuk bacakan ayat 1 hingga 5 surah Yasin. Silakan. Baik. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. Terima kasih kepada Da'i Hadar dan juga Hakim yang bagi saya sangat membantu kami lah. Alhamdulillah. Tapi nampak soalan Da'i apa ni Hadar ni memang nampak susah. Memang kita rancang cuba. susah ya tu dia. Ya. Tak, soalan tu senang kan, tapi dia cuba susahkan. Bukan apa doktor. Ada orang cakap surah Yasin ni jantung Al-Quran, qulubul Quran. Yang macam bagaimana nak dikatakan jantung Al-Quran tu kena dengan dinyatakan dalam ayat 1 hingga 5 surah Yasin ini. Dia begini, terima kasih kepada Da'i Hakim dan Da'i Hadari, kepada Syekh Karim dan juga Ustaz Zarifi. Para penonton yang saya kasih sekalian, surah Yasin ini bukanlah suatu surah yang asing dengan kita. Kita selalu baca. Dalam banyak keadaan kita akan cari surah Yasin. Dikala kita susah hati, ditimpa bencana, ataupun dalam keadaan kedukaan. Dalam setiap sudut kehidupan, surah Yasin become part of our life. Kata orang kampung saya lah. Maksud sebahagian kehidupan. Macam tu orang Rawang. Surah Yasin. Surah Yasin ni kita akan cari. Kita akan baca, Ustaz, jom baca surah Yasin. Ustaz, jom baca surah Yasin. Jom baca surah Yasin. Kenapa tak baca surah Kahfi? Kenapa tak baca surah lain? Sebab surah ini sangat dekat dengan masyarakat kita. Sebab itu Nabi SAW ada bersabda, Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Wa man qara'a Yasin kutiba lahu biqira'atiha qira'atul Quran 10 marrat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Damyati, Ibnu Katsir, Ibnu Arabi dan juga Imam Tirmizi.
tetapi bila dianalisa sanad hadis ini agak lemah. Tapi ini tidak menghalang kita untuk kita jadikan ini sebagai satu panduan. Bila kata qalb hakim, jantung, dia menjadi penggerak utama. Betul. Dia menjadi tunjang. So orang Islam bila baca, kerap baca, kena ambil langkah untuk faham. Kena faham juga. Kena faham. Barulah dia dekat dengan diri kita, dengan penghayatan kehidupan kita. So untuk itu, bagi saya surah Yasin ini, selain daripada kita baca, hari ini inisiatif diambil oleh program Tanyalah Ustaz untuk kita sama-sama faham. Dan bila faham ni, dia akan jadi lagi seronok, Syekh Karim. Betul kan? Dia lebih happy, lagi seronok kita nak baca. Yasin. Ada orang kata Yasin ni apa makna dia? Yasin ni nama Nabi kot. Ada yang kata Yasin nama... Macam-macam tafsiran diberi. Cuma Yasin ini adalah gabungan dua perkataan. Yasin. Ulama sebut ianya adalah himpunan huruf muqatta'ah. Maksudnya huruf-huruf hijaiyah yang kita baca alif, ba, ta sampai ya tu, dihimpunkan untuk menarik perhatian. Cuba Hakim dengan Da'i tengok. Setiap surah yang ada huruf muqatta'ah di pangkalnya, alif lam mim, alif lam ra, taha, selepas saja huruf-huruf muqatta'ah, dia akan datang sumpah Quran. Zalikal kitab. Betul. Betul. Taha ma anzalna alaikal Quran tashqa. Yasin wal Quranil Hakim. Begini, orang Arab, dia tak biasa dengan perkataan Yasin. Dia tak biasa dengan perkataan Alif Lam Mim. Dia tak biasa dengan perkataan Alif Lam Ra. Bila turun Quran, baginda Rasulullah sallallahu akan baca di khalayak masyarakat orang Arab yang pada masa itu masing-masing rasa dialah hebat dari sudut bahasa. Sebab Quran turun untuk cabar orang Arab yang rasa dia hebat dengan bahasa. So bila turun ayat-ayat yang seumpama ini, bila Rasulullah baca Yasin, Arab aku semua tulis, apa benda ni? Dia nak cakap apa? Dia nak cakap apa ni? Toleh tengok wal Quranil Hakim. Pak terus masuk. Kemudian Syekh Syed Qutb sebut surah Yasin ni dia pendek-pendek. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Nampak pendek tapi dia sangat padu. Dia bagi mesej tu, Ustaz Zarifi, pam. Dia masuk satu-satu, dia letak tu satu. Yasin wal Quran Hakim innaka laminal mursalin. Dia susun tu pap. Ini sifat surah Makkiyah. Kemudian pula surah Makkiyah ini adalah surah yang menyuntik semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus berdiri teguh buat kerja dakwah. Muhammad, kau jangan susah hati. Ada cerita orang sebelum-sebelum kau ni, mereka pun buat kerja dakwah, mereka dicabar, mereka dihentam, mereka diherdik, mereka dihalau. Jadi semua ini bukan satu perkara yang luar daripada engkau, wahai Muhammad. Jadi Muhammad kena bersedia, Rasulullah SAW kena bersedia. Sebab itu surah Makkiyah ini surah yang beri Nabi Muhammad SAW kekuatan dari sudut dalaman. Linuthabbita bihi fuadak. Supaya hati engkau teguh, Muhammad, tidak goyang. Dengan pelbagai tomahan, dengan pelbagai cobaan untuk gagalkan kerja dakwah. Wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang Maha bijaksana. Innaka laminal mursalin. Awal-awal bagi tahu Muhammad ini, dia ni utusan Tuhan. Bukan saya lantik, bukan individu lantik. Ini bukan JKK punya lantikan. Bukan undian. Ini dilantik oleh Tuhan. Innaka laminal mursalin. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan nampak innaka. Sesungguhnya engkau laminal mursalin. Semua itu taukid. Maksudnya you tak ada ruang untuk menafikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ayat ni juga Ustaz Zarifi, ada pula orang kat Malaysia ni dibaca ayat ni dia rasa dialah rasul. Ayat ni lah. Dia kata innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau adalah dari kalangan utusan. Aku rasul katanya. Kalau baca tu semua akan rasa macam tu. So innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bawa satu benda yang baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga kesinambungan survival dakwah dan risalah yang disampaikan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Tanzilal Azizir Rahim. Quran ini ayatnya, susunannya, kebijaksanaannya, Masya Allah. Siapa boleh sanggah?
Betul. Tidak ada. Mula-mula Allah Subhanahu wa taala bila turunkan Al-Quran, Arab rasa goyang. Allah Taala kata ke Arab, kalau kau rasa pandai, buat Quran seperti Quran yang aku turunkan. Tak boleh 10 surah lah. Tak boleh 10 surah, satu surah. Pilih surah yang paling pendek. Surah paling pendek Hakim, Inna A'tainakal Kautsar. Buat satu surah, lawan surah Inna A'taina, boleh tak tengok? Tak boleh, tak mampu, sebab Quran ini turun daripada Tuhan yang maha bijaksana. Tuhan yang tahu bagaimana nak merawat penyakit manusia. Sebab Al-Quran adalah panduan hidup. Kembali sikit je saya nak ambil bila sebut tadi balighu anni walau ayat. Dan Hadari tanya tadi kan. Nak jawab kan macam mana? Terus Boleh juga. Boleh. Silakan Ustaz. Sebab ada dua hulu balang kat depan saya, takut juga hulu saya. balang tu ya. Ya, hulu balang. So, bila kita biasa dengar ibu ayah berkaitan dengan balighu anni walau ayat. Orang biasa ambil petik situ saja. Dia sebenarnya hadis tu Nabi sebut begini. Nabi sebut balighu anni walau ayat wa hadithu an bani Israil wala haraj man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Biasa kita sudah pecah-pecahkan hadis tu, kita ambil sekerat. Tidaklah salah, tetapi kalau kita lihat apa spirit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis ini. Pertama sekali baginda sebut balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Ya. Susah ke? Tidak. Tak susah. Maksudnya apa? Baginda Rasulullah SAW beri kita satu jalan keluar, Ustaz Zarifi. Ya. Dakwah ni mudah. Dakwah ni mudah. Sepotong ayat saja daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak sampaikan? Kalau boleh sampaikan, itulah kamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad kena ada watak tu, watak dakwah. Watak dakwah mesti dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita ni 1.7 bilion, penduduk dunia ada 6 bilion dai. Ya. 1.7 bilion orang Islam. So kalau 1.7 bilion ni buat kerja dakwah, kalau semua ada balighu anni walau ayah, Subhanallah. apa jadi? InsyaAllah. Cantik kan? Hadithu an bani Israil wala haraj. Bolehlah riwayatkan dari bani Israel, tak ada haraj, tidak salah, tetapi mesti pastikan riwayat itu tidak bercanggah dengan Al-Quran. Tapi kita kena ingat ujung, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sebab itu biar tahu, jangan keliru. Sebab supaya tidak ada pendustaan yang dilakukan terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena sampaikan kebenaran untuk elakkan pembohongan ataupun penipuan. Ya, betul. Bila Ustaz sebut tadi tentang kalaulah kita ada dalam 100 orang, 6,000 orang. Saya teringat dalam Quran betul Ustaz ada 6,236 ayat. Kalaulah seorang ambil satu ayat, maka dah tersebar satu Quran kepada seluruh penduduk dunia. Sebab itulah bila sebut juga tentang topik kita, sampaikan walaupun satu ayat. Mungkin Ustaz Zarifi boleh tambah sikit tentang topik kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita muliakan Tuan Guru kita Profesor Madya Dr. Farid Ravi Abdullah, Syekh Abdul Karim dan adinda kita Ustaz Farid ya. Dai Hakim dan Dai Hadari yang memang memberikan semangat kepada kita semua. Dia daripada semalam Ustaz. Malam duk praktis soalan susah. Daripada semalam dia orang prepare soalan susah. Jadi Ustaz, kita menumpang kekuatan anak muda kita ya. Baik, saya rasa semangat sekali apabila Tuan Guru kita Dr. Farid telah memberikan satu orientasi kefahaman kepada kita bahawasanya surah Yasin di alam Melayu kita ni, khususnya di Malaysia, setiap hari Khamis malam Jumaat kita sangat membaca surah Yasin ini. Jadi pada pagi ni para penonton, kita nak memurnikan, nak mengambil semangat baharu untuk memperbetulkan, dan kita nak mengambil fahaman bahawa surah Yasin ialah surah yang mengkobarkan semangat dakwah kita semua. Betul. Jadi Ustaz Farid sebut kepada kita tadi, para penonton rahmati Allah, surah Yasin ini diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW sekitar tahun 10 atau 11 selepas kenabian. Pada tahun 10 ataupun 11 selepas kenabian, waktu ini baginda Rasulullah dan para sahabat memang diasak, diancam, diugut bunuh, dan kalau kita tengok pada ayat nombor 86, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." Saudara perhatikan, bulatkan ayat ini. Ayat ini memberikan penegasan kepada Rasulullah dikala musyrikin Mekah mereka melakukan perbincangan, persidangan sulit untuk mengenakan Rasulullah dan sahabat
jangan bimbang. Allah Azza wa Jalla akan menjaga kamu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para penonton dirahmati Allah, kerana itu apabila kita membaca surah Yasin setiap hari Jumaat ataupun setiap hari Khamis malam Jumaat ataupun dalam seminggu bila-bila lah, seperti Ustaz Farid sebut tadi, waktu kita nak ambil peperiksaan surah Yasin lah kita baca, waktu masuk rumah baru surah Yasin lah kita baca. Alhamdulillah, semangat membaca Al-Quran. Tetapi pada kali ini kita nak melihat tentunya ada satu perkara yang sangat penting dalam hidup kita, iaitulah kita menggerakkan dakwah dalam kehidupan kita. Dan tentunya saudara, selepas ini Dai Hakim dan Dai Hadari kita akan perincikan banyak lagi kisah-kisah yang di mana Allah Azza wa Jalla telah mendatangkan satu kisah. Diutuskan 3 orang Rasul, 3 utusan Rasul kepada sekelompok penduduk masyarakat di sebuah bandar. Kalau kita lihat kepada pandangan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bandar itu merupakan bandar Antakya, Antioquia, yang kalau dalam sejarah disebut sebagai bandar ataupun wilayah yang terletak di dalam peta negara Turki ketika dahulu. Jadi nak ceritanya kepada Rasulullah SAW, susahnya nak bawa dakwah. Orang cerca kamu, orang baling batu kepada kamu, orang tak suka kepada kamu. Ingat peristiwa dahulu, 3 orang Rasul diutuskan kepada sekelompok manusia, sekelompok penduduk. 3 orang. Maknanya, 3 orang, kalau ikut akal kita lah, Dr. Farid, 3 orang ni maknanya kalau dah tak suka kepada Rasul A, pendekatannya nampak ekstrim, nampak tak sesuai, mungkin berpindah kepada utusan B, utusan yang kedua. Kalau utusan yang kedua itu pun tidak sesuai, tak cocok, orang ini kata kan, tak cocok, tak seronok, mungkin ada Rasul yang ketiga. Tetapi ya Allah, ketiga-tiga ini mereka tolak, mereka reject dan mereka ugut untuk membunuh ketiga-tiga Rasul tersebut. Jadi kita akan perincikan selepas ini. Wallahu a'lam. Subhanallah. Kalau ikutkan kata Ustaz tadi, Nabi ni diberi pelbagai ujian, dibaling batu, dimaki. Kita baru setakat kena blok. Baru kena blok sikit. Aku nak berhentilah dakwah ni. Satu lagi dia unfriend. Kalau macam Syekh Karim sendiri, Syekh Karim pernah ke bertugas menjadi imam? Ada juga orang mempertikaikan. Biasa tu. Biasa juga Syekh Karim ya. Betul. Allahu akbar. Ini menunjukkan cabaran tu sentiasa ada. Betul. Cumanya cantiknya Al-Quran ni Ustaz Zarifi dan juga Dr. Farid Ravi serta Syekh Karim, Allah Subhanahu Wa Taala susun memang cantik. Kalau lihatkan daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-6 tadi, bagaimana ayat ke-5 tadi, bagaimana Allah menceritakan tentang tugas itu diberikan kepada Nabi SAW, bukan diundi. Betul. Macam Dr. Farid Ravi kata, bukan JKK lantik ya. Kemudian Allah ingatkan dalam ayat yang seterusnya bagaimana ada amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang telah berlaku pada kaum terdahulu, yang mana mereka juga pernah diberikan peringatan dan amaran. Cumanya mungkin soalan ini kita akan tanyakan kepada Dr. Farid Ravi selepas kita dengarkan bacaan ayat yang ke-6 daripada Syekh Karim. Mungkin silakan Syekh Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Alhamdulillah. Yang bermaksud supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya yang telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran. Sebab itulah mereka lalai. Mungkin Dr. Farid Ravi ada sedikit penjelasan mengapa manusia ini kena diberikan peringatan. Betul. Terima kasih. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ayat ke-6 ni, agar engkau wahai Muhammad memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan kerana itu mereka lalai. Dia agak macam mana kita nak faham? Berhentinya risalah dengan habis Nabi Ismail alaihissalam. Betul kan? Betul. Maksudnya berjalan risalah dakwah tu berjalan dengan Nabi Rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikurniakan 2 orang putera. Putera sulung bernama Ismail, putera kedua bernama Ishak. Dengan Nabi Ismail itu maka habis di situ. Kena tunggu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sepanjang itulah berlaku pelbagai rombakan dalam ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail.
Kan Kaabah itu Nabi Ibrahim tinggalkan li tahhira baiti li taifina wal akifina war ruk'in sujud. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam dilihat sosok dia sebagai sosok seorang rasul yang mengembalikan manusia kepada keesaan, kepada tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam. So Nabi Ibrahim diperintahkan, kau sucikan wahai Ibrahim kota Mekah tu untuk orang datang tawaf, untuk orang datang buat haji, untuk orang datang buat umrah, untuk orang datang buat ibadat, bersihkan. Bersihkan tu bukan bersih daripada sampah sarap. Ya. Bersihkan dari sudut amalan syirik, perkara-perkara yang tidak selari dengan ajaran Islam. Dah penuh kesyirikan dah waktu tu. Masa tu. So Nabi Ibrahim dah clear kan? Cantik dah. Cantik kan? Tinggal macam mana pula boleh masuk berhala dalam Kaabah tu? Sebab itu dia kata litunzira aba'uhum fahum ghafilun. Sebab sudah terputus lama, maka tidak ada risalah yang sampai, maka berlakulah perubahan demi perubahan. Elok Kaabah ni dulu orang tawaf mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, elok-elok ni orang tawaf, mudahnya tawaf tak pakai apa-apa. Dalam keadaan bogil. Siapa aja? Allahu Akbar. Kan? Kemudian ada pula dimasukkan berhala satu demi satu. Dalam Kaabah itu sendiri bersih. Dimasukkan berhala dalam tu. Ada berhala besar, Lat, Uzza, Manah. Jadi pelbagai nama. Ada hampir 160 berhala di keliling Kaabah diletakkan. Jadi kan dia sudah terpesong. Bila tanya kenapa kamu sembahkan, ini kota Mekah ni kota orang Arab, bukannya tak kenal Nabi Ibrahim. Kita kena faham yang itu. Baik. Orang Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi Muhammad diutus jadi rasul, mereka bukan tak kenal tauhid itu apa. Bila mereka ditanyakan, "Man khalaqas samawati wal ard?" la yaquluna Allah. Boleh jawab. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Hei Muhammad, kalau kau tanya pada mereka pada ketika itu siapa jadikan langit dan bumi, mereka akan cakap Allah. Mereka tahu. Dia tahu. Sebab itu mereka dari sudut percaya kepada pencipta yang namanya Allah tu mereka percaya. Tapi bila sembah dia pergi berhala. Faham? Kenapa kamu sembah berhala? Liqarribuna ila Allahi zulfa. Dia kata kami sembah berhala ni bukan apa bang, supaya berhala ni boleh tolong sampaikan kami punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. So atas dasar itu perlu disucikan. Nak beritahu tauhid ini tak ada perantaraan. Baik. Direct kepada Allah. Pagi ni kita baca Yasin, kita direct minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bila dengar pencerahan daripada guru kita, barulah kita rasa cinta lebih kepada Yasin. Jadi bila sebut juga tentang surah Yasin ini, kita nak pergi lebih mendalam dalam ayat yang ke-13. Tadi Ustaz ada sebut tentang yang satu kaum di satu bandar itu diutus oleh seorang rasul. Jadi bagaimana mungkin Ustaz ada ulasan lebih terperinci tentang ayat nombor 13 Ustaz? Silakan. Cumanya kita akan minta Syekh Karim lah untuk bacakan ayat yang ke-13 tu. Ya, silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Bila kita kaitkan ayat yang Syekh Karim baca dan juga latar belakang apa yang Dr. Farid telah ceritakan kepada kita, kita lihat bagaimana sirah surah Yasin ini, sirahnya, gambarannya ialah ketika itu memang umat Islam khususnya baginda Rasulullah dan para sahabat diancam buka mulut saja untuk berdakwah, orang baling batu. Betul. Baru nak sebut. Orang dah tak suka, orang mengeluak dah. Jadi sepanjang kita berdakwah para penonton, saya rasa Dr. Farid lebih senior, tuan guru kita, sepanjang dakwah Dr. Farid ada ke maknanya apa yang paling menggempar dan menggerunkan doktor lah? Pernah diugut mungkin? Belum sampai ke tahap diugut, tetapi kita sampai dekat masjid nak ceramah, semua dah siap. Ada pihak datang ambil meja, susun balik, dia kata malam ni kuliah tak jadi. Ya. Kita dah sampai. Itu satu. Sedihlah kita dah sampai kan, jauh. Kemudian pernah juga ialah menyebarkan bahawa kita ni macam-macam dituduh, macam-macam tuduhan. Dia bila kita ni bila
dakwah ni, sebab itu kadang-kadang saya tengok kerja dakwah. Sorry ini saya nak sebut orang tablik buat kerja dakwah. Kawan-kawan kita tablik buat kerja dakwah kan. Sebab itu dia tak promote besar-besar. Dia kadang ditulis, dia tak bawa iPad pun. Betul. Ambil kertas kan, tulis siapa nak keluar kan. So dakwah ni kadang-kadang orang di luar tengok tu, dia boleh jadi pelbagai persepsi. Silakan tak. Jadi maknanya, betul apa yang Dr. Farid sebut tadi, maknanya bagi kita ada pengalaman masing-masing dalam dunia dakwah. Allah. Jadi ayat inilah sebenarnya yang memberikan semangat motivasi kepada kita semua. Baik, Allah Ta'ala gambarkan Muhammad dan para sahabat pada waktu itu tahun ke-10 dan ke-11 Hijrah. 10 dan ke-11 tahun selepas kenabian. Maknanya Nabi Muhammad dan para sahabat dalam fikirannya belum tahu lagi sampai bila kena berdakwah di Mekah. Tak tahu lagi sampai bila. Jadi dalam keadaan masyarakat tak terima, masyarakat menentang, Allah Ta'ala hadirkan kisah dalam ayat nombor 13 yang dibacakan oleh Ustaz Syekh Abdul Karim tadi. Bagaimana Allah Ta'ala menceritakan Allah telah mengutuskan, yang pertama Allah utuskan 2 orang Rasul kepada penduduk yang disebutkan di tempat yang bernama Antaqiyah tadi. 2 orang Rasul ini mereka reject, tak terima. Allah hantar seorang lagi, Rasul yang ketiga, fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Allah Ta'ala hantarkan Rasul yang ketiga, utusan yang ketiga untuk berdakwah, juga direject oleh penduduk ini. Apa kata-kata kaum ini kepada 3 orang Rasul ini? Allah Ta'ala nyatakan kepada kita pada ayat nombor 15 dan pada ayat nombor 18. Mereka mengatakan, ayat nombor 15, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahman min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka mengatakan, kamu hanyalah manusia biasa seperti kami dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu apa pun. Kamu hanyalah pendusta belaka, kamu bohong sahaja. Ini kata-kata yang pertama, cercaan. Kemudian ayat nombor 18 juga mereka mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum. Tatayyarna maknanya kamu datang ke tempat kami inilah yang menjadi sebab kami ini menerima sial. Kami menerima kemarau kerana kamulah. Menjadi punca kecelakaan. Punca kecelakaan. Disalahkan pula. Ya, sampai tahap itu mereka chop label kata macam-macam kepada 3 orang Rasul ini. Baik, tengok cantiknya Al-Quran. Dalam babak-babak plot-plot cerita, ayat nombor 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, menceritakan kaum tadi, tiba-tiba bila masuk ayat ke nombor 20, Allah Ta'ala twist plot itu kepada kisah baru, iaitulah datang seorang lelaki yang mana dia ini tinggal di pinggir ataupun hujung bandar, yang datang menyeru kepada kaumnya itu untuk ikut para rasul tersebut. Waja'a min aqsal Madinah. Aqsa, bulatkan perkataan itu, maknanya pinggir bandar, di luar bandar, datang rajulun yas'a. Yas'a ini kalau kita berterjemah, doktor, maknanya kalau sa'i daripada dia datang dengan penuh sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bergegas. Sungguh-sungguh. Dia punya concern tu sangat tinggi. Sungguh-sungguh. Dia semangat tu lain. Yas'a, bukan lagi yamshi. Yamshi ni jalan, kan? Jalan. Bukan lemah gemalai lah Ustaz. Maknanya bukan lenggak-lenggok lah. Bergegas, bukan lenggak-lenggok, bukan maknanya bersemangat memberikan peringatan supaya ikutlah Rasul yang diutuskan tersebut. Maknanya lelaki ini dalam riwayat ada yang menyatakan namanya Habib An-Najjar. Ustaz Habib An-Najjar. Jadi semangat Habib An-Najjar inilah yang kita nak bawa dalam keluarga kita. Dia bukan Rasul, dia bukan Nabi, tetapi dia yang menyokong, menasihat orang untuk ikut ajaran Rasul. Subhanallah. Jadi para penonton, inilah yang kita nak bawa semangat dalam kehidupan kita ini untuk memberi nasihat kepada masyarakat untuk ikut Allah, kembali kepada Allah dan juga kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam konteks kita pada hari ini para penonton, kita berdepan dengan ujian wabak yang sangat mengganas, COVID-19. Tentunya di media sosial lambakan maklumat yang pelbagai. Betul. Jadi macam-macam
WhatsApp berantai lah. Jadi yang paling penting sekali para pendengar rahmati Allah, kita mesti kembali kepada akar agama, iaitulah merujuk kepada fakta, merujuk kepada apa yang ditinggalkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para penonton rahmati Allah, apa yang kita nak sebut di sini ialah bagaimana keikhlasan lelaki ini, Habib An-Najjar, mengikut pandangan ulama yang mengatakan bagaimana dia memberikan penerangan demi penerangan, memberikan nasihat demi nasihat. Akhirnya pada ayat 27 dan ayat 26 Allah Azza wa Jalla menyatakan dia ini qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Allah Taala menyatakan sesudah dia mati, lalu dikatakan kepada lelaki tersebut, masuklah kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan pandangan bahawa lelaki ini syahid kerana dibunuh juga oleh penduduk negeri tadi. Jadi saya kira ini kita sebut sebagai yang kita nak bawa pada dalam kehidupan kita, iaitulah kita sentiasa menjadi orang yang menyokong dakwah, orang yang meneruskan perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalaulah dulu penduduk dulu diutuskan 3 rasul, betul, tapi pada hari ini kita bawa 3 orang ustaz kepada anda untuk lebih memahami akan surah Yasin, dan sama-sama kita ikut watak Habib An-Najjar, iaitu menyebarkan kebaikan. Mungkin kita tak mampu, betul, tapi paling kurang kita komen di ruangan Facebook, kita tag kawan kita dan kita share perkongsian pada pagi ini. Dan sebenarnya Dr. Hakim, kita sangat bertuah kerana sambutan ulang tahun ke-37 TV3. Sebenarnya TV3 juga alhamdulillah dari sudut menyampaikan kebaikan itu, banyak rancangan-rancangan yang telah dilahirkan, dijadikan sebagai satu medan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada semua. Antaranya termasuklah rancangan-rancangan kerohanian. Jadi kita tanya Syekh Karim. Syekh, antara rancangan-rancangan keagamaan di TV3 sepanjang 37 tahun ni, apa yang Syekh paling ingat? Beberapa rancangan lah mungkin. Banyak halaqah. Halaqah, ya betul. Dan Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz. Dan ada program-program untuk kanak-kanak seperti Hafiz Junior. Apa ni? Qori Junior. Yang lain lagi banyak aktiviti, saya tak dapat sebut, tapi itu yang saya ingat sentiasa, sebab bila kenal dengan TV9 atau TV3 ni, dengan perkara-perkara ini, mudah-mudahan insya-Allah terus istiqamah. Ya, itulah balighu anni walau ayah, kita sampaikan. Dan saya sendiri secara individu juga memang dari dulu, daripada kecil lagi, daripada comel sampailah bapa orang ni, saya minat sangat rancangan Jejak Rasul. Dan betul. Dan saya paling minat masa awak menjadi host kepada Jejak Rasul. Jadi kita akan kembali lagi selepas ini. Sebab apa? Ada peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lagi yang kita akan bicarakan. Betul. Pandai dia budik saya. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Sempena ulang tahun kali ke-37. Alhamdulillah, setiap hari kami bawakan topik yang berbeza dan kita bawakan para ilmuwan yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya sama sahaja, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ketepatan. Dan alhamdulillah hari ini kita bawakan Tanyalah Ustaz istimewa sempena dengan ulang tahun ke-37 TV3 bersama dengan tiga orang ahli panel kita lah. Yang pertamanya Ustaz Zarifi Haji Daud, kemudian kita bersama dengan Dr. Farid Rabi Abdullah dan Syekh Karim Al-Baki. Alhamdulillah. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita nak menyambung lagi perbincangan kita tentang surah Yasin. Dan tadi Ustaz Zarifi ada sebut tentang yang Rasul ini diutuskan kepada penduduk di sebuah bandar. Dan kalau kita perhatikan pada ayat 17, kata Allah, dan tugas kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahnya dengan cara yang jelas. Jadi tugas Rasul menyampaikan sesuatu yang jelas. Dah jelas. Sebab itu kita nak Ustaz Zarifi mungkin boleh hurai lebih mendalam tentang ayat 17 ini. Dan sebelum tu, seperti biasa kita nak dengar dulu alunan bacaan Quran yang merdu daripada Syekh Karim. Silakan. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. وما علينا إلا البلاغ المبين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Syekh Abdul Karim yang mengalunkan ayat suci Al-Quran Al-Karim yang tentunya memberi rasa kepada kita. Wa ma alaina illal balaghul mubin.
dan kewajipan kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Baik, kalau kita tengok latar belakang, sekali lagi surah ini, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Ustaz Farid ya, Allah Ta'ala menggambarkan dihantar Rasul serentak paling banyak pada ayat lain dua orang Rasul sahaja. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Dua orang Rasul. Tetapi tiba-tiba pada dalam surah Yasin ini, Allah Ta'ala memberikan gambaran kepada kita, dihantar 3 orang utusan Rasul untuk menyampaikan nasihat kepada penduduk di kawasan ini. Allah. Para penonton, Allah Ta'ala nak mengajarkan kepada kita dalam dakwah ini, yang Allah nak lihat kepada kita ialah usaha yang kita lakukan itu. Usaha yang Allah nak lihat. Natijahnya itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita lihat, saudara yang dirahmati Allah, dalam kisah penduduk Antakiyah ini, ayat 13 sampailah ayat 27 dalam surah Yasin, pada muka surat yang kedua ini, dalam surah Yasin, Allah Ta'ala nak ceritakan bagaimana 3 orang Rasul yang berdakwah, tak ada satu pun yang beriman ikut ajaran yang dibawa oleh 3 orang Rasul ini. 3 orang Rasul? Ya, melainkan seorang saja yang ikut, iaitulah seorang lelaki tadilah. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Seorang ini sahaja yang ikut dakwah yang dibawa oleh mereka bertiga. Kita tengok sejarah para nabi sebagai contoh. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Dakwahnya 950 tahun, Ustaz Farid ya. Ya. Dalam riwayat ada yang menentangkan yang ikut Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sekitar 70 orang saja yang beriman dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi nak jadikan satu semangat kepada kita dalam berdakwah, jangan frust. Dalam berdakwah jangan cepat putus asa. Hari ini Ustaz Farid kadang-kadang kita post di Facebook, di IG, yang like tu ya Allah 100 orang je. Ya, tak boleh challenge Syekh Karim lah. Syekh Karim sekali post 100,000 kan. Jadi nak ceritanya kadang-kadang Ustaz Farid, bila orang yang like posting kita di Facebook, di IG tu kadang 5 orang, 10 orang, kita pun jadi lemah semangat dah Ustaz Syekh Karim. Esok tu malah nak buat penat-penat buat video edit itu edit ini, tiba-tiba yang like 10 orang sahaja. Jangan begitu. Ya, ingat Allah Ta'ala ingat usaha kita, dan usaha inilah yang kita nak bawa ya di alam akhirat nanti. Jadi teruskan berdakwah dalam hidup kita. Itu dalam konteks dakwah dunia maya pada hari ini. Dalam konteks keluarga, para penonton dirahmati Allah, kadang-kala kita isteri ni kan, ya Allah, berbuih mulut nasihat kat suami kita ni. buih mulut dah. Khutbah dekat rumah. Khutbah kan. Abang, lepas pakai kain tu ikatlah lipatlah elok-elok, gantung di tempatnya dah. Dia melingkar bulat gitu kan. Tak apa. Ini contoh. Maknanya jangan letih untuk berdakwah. Mungkin suami, mungkin isteri kita tak berubah hari ini. Mungkin tak berubah minggu depan, tapi berubah bulan depan. Mungkin bulan depan tak berubah lagi, mungkin berubah tahun depan. Ingat sabda Nabi SAW, di hujungnya Nabi kata apa? Wa innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu, amalan kita ini, Allah nak lihat bagaimanakah pengakhiran kita. Jadi saudara rahmati Allah, doa yang selalu kita angkat tangan, tadah tangan berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kita doa kepada Allah supaya kita ini pengakhiran hidup kita, pengakhiran yang baik. Itu doa, dan para penonton rahmati Allah, inilah antara mesej yang terkandung pada perkataan wa ma alaina illal balaghul mubin, wallahu a'lam. Subhanallah. Tadi saya tengok Adari gelak macam biasa buat je. Dah. Mana benar? Mana pernah Baiklah, tadi Ustaz ada kongsikan yang Nabi berdakwah sangat lama, lebih kurang 990 tahun. Saya sempat membahagikan. Kalau kita bahagikan kepada orang yang ikut dakwah junjungan besar Nabi kita itu, hanyalah dalam 13 tahun seorang saja Ustaz. Ya, 13 tahun seorang saja. Seorang saja kalau ikutkan puratanya. Ya, betul. Cumanya kita risaulah kalau nak dikaitkan dengan isu semasa lah. Kita kaitkan sedikit ya Hakim ya. Bagaimana kita sedia maklum bahawasanya sekarang ni Hakim, kita berhadapan dengan COVID-19 ataupun COVID-19 itu sendiri, dan sebenarnya para ulama bekerjasama dengan para umara. Dan kalau boleh kita kaitkan sedikit, saya nak tanyakan kepada Dr. Farid Ravi lah sedikit sebelum kita sambung bersama dengan Syekh Karim kita.
Ustaz Zarifi berada di Jakim. Ya. Kemudian Syekh Karim berada di Masjid Negeri Selangor. Juga pun ada cabaran-cabaran yang dilalui. Cumanya kalau nak dilihatkan kepada dalil-dalil yang dah terang, tetapi masih lagi ada orang yang tidak boleh terima. Betul. Seperti mana yang telah berlaku, kalau kita boleh sentuh kepada Mufti Wilayah Persekutuan, ya, Dr. Farid, ya, pun dikena juga, kena hentam dan kena kecam macam-macam hanya kerana mahu membantu supaya dapat mengelak wabak COVID-19 itu terus merebak. Jadi kalau kita lihat kepada soalan daripada ayat Yasin, surah Yasin ayat yang ke-46, dinyatakan dan itulah tabiat mereka, tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka dari keterangan-keterangan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, iaitu enggan menerimanya. Cumanya sebelum Dr. Farid Ravi menjawab, mungkin Syekh boleh bacakan ayat yang ke-46 surah Yasin. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Subhanallah. Subhanallah. Baik, itu dia bagaimana Allah menyatakan dan tidak ada satu keterangan yang sampai pada mereka dari keterangan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Mungkin Dr. Farid Ravi boleh jelaskan. Ya, terima kasih Syekh Karim dan juga tim Tanya Ustaz pagi ini kan. Nak sebut seseorang lah, Mat. Okay. Saya tertarik dengan ulasan Syekh Zarifi sebentar tadi. Sedikit saja saya nak buat penambahan mengenai wama alaina illal balaghul mubin. Now we are talking about Quran. Yeah. The miracle of Quran. The miracle of the verses in the Quran. Bila kita bercakap mengenai kemukjizatan Al-Quran, keunikan ayat-ayat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut wama alaina illal balaghul mubin. Quran ini sifat dia Ustaz Zarifi adalah balagh mubin. Jangan cakap banyaklah, tak faham apa. Pagi-pagi kita buat kuliah tafsir, pasal apa tak ikut? Dah nyata pun. Dah nyata. So lepas tu dia buat tafsir yang pelik-pelik. Kita kan dalam Tanyalah Ustaz, kita ada memang kita fokus pada Quran dan hadis. So wama alaina illal balaghul mubin. Al-Quran ini balagh ini dia sampai. Target itu sampai. Mubin jelas. Al-Quran ini sampai dan jelas. Itu dia punya nature Quran. So you don't give excuses lah, kata orang kampung saya. Banyak bagi excuse. Sebab apa? Kita main dalam beberapa ayat, tapi kita tidak keluar untuk melihat the entire of Al-Quran, supaya kita boleh pergi lebih jauh lagi. Sebab itu kita nak lihat wama alaina illal balaghul mubin. Al-Quran ini balagh lagi mubin. Sebab itu paling tidak pun surah-surah yang biasa kita baca ni easy to understand. Begini Ustaz Zarifi dan juga sahabat-sahabat sekalian. Satu-satu ayat yang kita baca hari ini, kita faham dari satu sudut, besok kita baca, insya-Allah kita akan faham lebih luas lagi. Keluasan pemahaman itu akan berkembang bila kita membaca ayat Al-Quran berulang kali. Masya-Allah. Sebab itu dia bukan tadi sebelum kita mula program ni saya ada sembang dengan Ustaz Zarifi. Dia sebenarnya fadilat-fadilat yang ada dalam Quran ni, ataupun fadilat baca surah ni dapat pahala banyak ni, baca ayat ni pahala banyak ni. Kita hanya target kejar, nak mengejar kelebihan. Kumpul. Dia bukan itu. Itu adalah langkah awalan untuk motivasikan kita, Hakim. Kemuncaknya ialah surah yang kau baca setiap malam tu, kau faham tak faham? Itu pentingnya. Itu paling penting, baru sampai. Jadi tak adalah sampai kepada ayat yang kita bacakan tadi, wa ma ta'tihi min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dia kerja dia tak ada. Berpaling. Ataupun dia pula bagi ulasan-ulasan dan juga pandangan-pandangan secara tidak tepat. Kita kena ingat, saya nak beri satu pesanan ikhlas daripada saya.
wa man takallama fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang membicarakan sesuatu perkara mengenai Al-Quran tanpa didasari dengan ilmu, disiplin ilmu yang betul, disiap-siagakan untuk dia tempat duduk dalam api neraka. Allahu Akbar. So hari ini kita melihat Quran menjadi panduan kita. Bila para mufti, bila para sarjana, para agama bercakap, kita mesti melihat kepada kredibiliti mereka. Dai Hadari, bila sebut mufti wilayah, itu bukan individu tau. Betul. Dia adalah institusi. Betul. Sebab dia mufti itu. Bila saya cakap Jakim, kan bila cakap seseorang, itu saya cakap mengenai institusi. Betul. Mufti, bila cakap mufti bukan sosok individu tu, tapi institusi. So bila mufti berbicara mewakili institusi, timbul masyarakat cuba bercakap di belakang dan juga mempertikaikan dan bawa masuk dalam Facebook, memberi komentar-komentar yang tidak sewajarnya. Kita mesti hormat kepada institusi. Sebab itu orang kita ni dia tidak boleh membiarkan diri dia rasa dialah orang yang paling hebat, boleh mengkritik semua orang. Alah, dunia tanpa sepadan, sekarang boleh kritik. Sebenarnya kita bercakap tanpa ilmu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sama juga kita melihat hari ini bila ramai pula yang memberi ulasan mengenai vaksin. Vaksin ni agenda itu, agenda ni. Saya kata apa benda agenda apa? Dah macam-macam pula Pula kata pula agenda Dajjal. Dajjal pun pening kepala. Aku pula Aku pula dipersalahkan. Kau petengah aku ni. Kan, vaksin ini kita daripada kecil kita ambil vaksin. Betul. Hakim masa kecil tu, Hakim dah divaksinkan beberapa kali. Betul. Kemudian kalau kita nak pergi Mekah, kita ambil vaksin. Betul. Kita nak pergi umrah pun kita ambil vaksin. So itu semua vaksin lah. Sama juga sekarang ini vaksin untuk flu, untuk COVID-19. So nak membentuk kekuatan. Jadi pakar dah bercakap. Yeah. Timbul pula ada ulasan-ulasan daripada saya rasa Lebih pening pakar sebab dia akan menjadikan kita lebih celaru. Sebab dia ni setelah datang kepada bukti, dia ada sifat berpaling daripada kebenaran. Baik. So yang ni yang kita nak asuh diri kita dan juga masyarakat kita ni supaya bila datang kebenaran, kita tidak ada pilihan lain adalah ikut, patuh. Betul. Untuk menghormati institusi dan juga untuk menghormati ajaran agama Islam supaya dia kekal dalam keadaan yang holistik. Sepatutnya kita kena bersyukurlah kerana ada institusi yang menjaga keselamatan kita ya. Ustaz dan juga doktor ya. Dan tugasan kita hanyalah patuh kepada perintah dan juga fatwa yang telah dikeluarkan. Hakim patuh ya? Patuh, Saya sangat patuh. Betul kita pakai mask. Baiklah. Kita alhamdulillah sudah mendengar alunan bacaan daripada Syekh Karim dan kalau kita perhatikan ya Hadari, setiap alunan yang telah dialunkan oleh Syekh Karim berbeza. Pada ayat ini berbeza, pada ayat 13 tadi berbeza. Kenapakah Syekh mengalunkan berbeza pada ayat-ayat yang berbeza? Kita nak tanya dari sudut teknikal lah pula ni, Syekh. Tak ada, saya nak berbagaikan supaya kita tak rasa ialah dengan masa 2 jam ni kemungkinan ada yang mengantuk dan sebagainya. Kita tukar selera sikit tu je. Selera bagi orang kata lebih ada dekat taranum dengan berbeza-beza Quran. lah. Ya betul, alhamdulillah. Jadi mungkin kita pun boleh orang kata menukar-nukar bacaan kita, betul tak? Kadang-kadang ialah suami bab kata ustaz tadi kan. Suami dia lagu sama je. 60 tahun hidup itu je dibaca. Surah pun dah tahu dah. Tahu Suami aku kalau jadi imam tabat yada katanya. Itulah, itu pun kadang-kadang tertukar tu. Tabat yada Abi Lahab ke Abi Jahal ya. Tertukar katanya. Okey, baik Hakim. Kita sangat bertuah kerana pagi ini kita dapat berbincang, dapat ilmu pencerahan berkaitan dengan balighu anni walau ayat, sampaikan walau sepotong ayat, dan bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-37 TV3. Kita murnikan dengan bacaan Yasin pada pagi ini. Dan mungkin kita nak tutup dahulu di TV3 dan sambungannya di TV9. Jadi kita nak minta doa daripada Dr. Farid Ravi Abdullah kerana sepatutnya Syekh Karim, tapi Syekh Karim bagi pula kepada Dr. Farid untuk dibaca bagi kesejahteraan kita semua, terutamanya rakyat Malaysia dan dunia, untuk kita dapat sama-sama mengharungi ujian COVID-19 ini, serta kita doakan juga kepada saudara seagama kita di Palestin, serta keselamatan dan keamanan negara kita insya-Allah. Jadi mungkin Dr. Farid Ravi silakan. Tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amin.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh bahagia ini, setelah kami membaca surah Yasin, setelah kami mentadabbur ayat-ayatnya, kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu, ya Allah. Mohon limpah kurnia dan belas ihsan, ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa ahli keluarga kami, ya Allah. Sanak saudara kami, ya Allah. Jiran tetangga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya tanpa Engkau, kami tidak ada makna, ya Allah. Kami bergantung kepadamu, ya Allah. Kami berharap padamu, ya Allah. Ya Allah, kami menadah kedua tangan kami ini ke hadrat-Mu. Mohon lihatlah kami dengan belas kasihan daripadamu, ya Allah. Jangan Kau palingkan wajah-Mu daripada kami, ya Allah. Sekiranya Kau palingkan wajah daripada kami, kepada siapa lagi harus kami mengadu, ya Allah. Kepada siapa lagi harus kami meminta, ya Allah. Kami tidak ada tempat lain, hanya padamu jua tempat kami kembali, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Negara kami telah dilanda dengan COVID-19. Ya Allah, kami mohon belas ihsan daripadamu, ya Allah. Berilah kesembuhan kepada mereka yang positif COVID. Dan jauhkanlah kami daripada ditimpa penyakit ini, ya Allah. Kau selamatkanlah negara kami, ya Allah. Kau segerakanlah putuskan rangkaian COVID daripada negara kami, ya Allah. Biarlah kami dapat hidup dalam aman damai dan kesejahteraan, dan juga dalam suasana sehat afiat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di pagi yang penuh barakah ini kami mohon, apalah kiranya Kau selamatkan umat Islam di seluruh dunia, ya Allah. Terutamanya di bumi Palestin. Kami kasihkan mereka, ya Allah. Kami sayang mereka, ya Allah, kerana mereka adalah saudara seagama kami, ya Allah. Kami mohon Kau selamatkanlah mereka, ya Allah. Kau jadikanlah mereka masyarakat hidup dalam aman damai. Berilah kemenangan kepada masyarakat di Palestin, supaya mereka dapat hak dalam bumi mereka sendiri, ya Allah, supaya mereka dapat hidup aman damai. Bagi mereka yang telah meninggal, berikanlah mereka pahala syahid, ya Allah. Kepada mereka yang masih hidup, Kau berilah mereka kekuatan untuk teruskan kehidupan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Kami juga bersyukur kerana TV3 pada hari ini telah sampai umurnya 37 tahun, ya Allah. Telah banyak yang telah TV3 sumbangkan kepada negara ini, ya Allah. Kami doakan supaya TV3 terus megah dan juga dapat sampaikan mesej-mesej Islam dan juga kebaikan ke seluruh pelosok dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita, terutamanya Syekh Abdul Karim Al-Makki, yang sudi bersama dengan kita semua lebih kurang 1 jam setengah. Dan kepada anda, keluarga besar dan anak ustaz, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami untuk siaran tambahan lagi 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz. Istimewa ulang tahun ke-37. Kembali selepas ini. Alhamdulillah para penonton sekalian, setiap hari kita pasti akan berdepan dengan soalan yang berbeza-beza lah, persoalan di fikiran kita, Hakim, ya. Dan juga ada permasalahan yang kita hadapi dan penyelesaian dan jawapannya ada dalam Tanyalah Ustaz. Terutamanya hari ini Tanyalah Ustaz istimewa bersempena dengan ulang tahun TV3. Dan Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan kita nak menyambung lagi kita punya perbincangan dalam surah Yasin. Dan saya agak tertarik dengan ayat yang ke-33 dalam surah ini. Kalau boleh kita lihat seketika, yang maksudnya ialah, dan
suatu tanda kebesaran Allah. Bagi mereka adalah bumi yang mati, kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripada biji-bijian itu mereka makan. Cuma persoalannya yang kalau boleh saya ajukan kepada Ustaz Zarifi. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan bumi yang mati tu, Ustaz? Ya, ada perbandingan tu. Mati kemudian dihidupkan. Ya, betul. Silakan. Baik, terima kasih kepada Da'i Hakim, Da'i Hadari, Tuan Guru kita, Ustaz Farid Ravi. Para penonton sekalian, tengok betapa indahnya Al-Quran. Bila kita membaca surah Yasin, bila kita menghayatinya, kita tengok ayat Al-Quran itu, bagaimana cantiknya Al-Quran memberikan wama alaina illal balaghul mubin tadi. Allah menjawab satu persatu. Baik. Para penonton, ayat nombor 13 sehingga ayat nombor 28, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana peristiwa lampau. Peristiwa yang telah berlalu dahulu. Bagaimana diutuskan 3 orang Rasul tetapi mereka mungkir, mereka ingkar kepada Rasul-Rasul ini. Jadi, tentunya orang musyrikin Mekah apabila mendengar cerita lampau, mereka akan kata, "Hei Rasul, kamu ni pelipu lara lah Muhammad. Kamu pelipu lara, kamu tukang cerita saja, kamu ni cerita kisah sajalah. Cerita kisah saja." Baik. Okey. Jawapannya pada ayat nombor 33 tadi, Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi SAW berhujjah dengan musyrikin Makkah dengan menggunakan kaedah untuk perhatikan alam, tadabbur alam. Menggunakan kita sebut sebagai hujjah kauniyah pula. Baik. Kalau kita tengok ayat nombor 33 ini, dalam muka surat muka surat ini, para penonton sekalian, kalau dalam surah Yasin sekarang ini dah masuk muka surat yang ketiga. Perhatikan, ada 3 kali Allah Taala ulang wa ayatul lahum. Yang pertama ayat nombor 33 yang Da'i Hakim bacakan tadi. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Kamu perhatikan, dahulu kota Mekah ini kering kontang. Sekarang ini disuburkan dengan tanam-tanaman dan sebagainya. Kamu tak saksikan, kamu tak nak tadabbur, kamu tak nak tanya ke diri kamu, siapa yang buat segala macam ini? Maknanya Allah Ta'ala minta, Allah ingatkan supaya tadabbur alam. Baik, yang kedua, kalau kita tengok pada ayat nombor 37, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idahum mudlimun. Pada ayat nombor 37 ini, Allah Ta'ala suruh lihat langit pula pada waktu malam. Perubahan waktu siang dan malam, perselisihan ataupun pertukaran waktu siang dan malam itu, Allah Ta'ala suruh tadabbur langit ataupun alam pula. Dan yang ketiga, ayat nombor 41, kita lihat Allah Ta'ala berkata, wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah kami bawakan keturunan mereka dalam kapal yang berlayar di lautan, penuh dengan muatan, semuanya selamat sampai. Jadi para penonton rahmati Allah, 3 perkara ini, inilah tema sains yang dibawakan dalam Al-Quranul Karim. Betul. Ayat nombor 33, kalau kita sebut, inilah disebut sebagai ilmu biologi. Ya. Kemudian ayat 37, Allah suruh lihat langit, bintang, bulan. Ini ilmu apa? Ilmu astronomi. Betul. Yang Ustaz Farid pun sebut tadi. Dan ayat 41 para penonton, ini tentang apa? Ilmu kita sebut sebagai ilmu laut ataupun ilmu samudra. Dalam ilmu moden pada hari ini ada satu ilmu yang disebut sebagai teori ataupun ilmu oceanografi. Jadi lihat betapa cantiknya pendekatan Al-Quranul Karim. Kalau kamu tak nak dengar peristiwa lampau, kamu lihat apa yang sedang berlaku kepada kamu semua. Betul. Takkan kamu tak nak terima lagi? Wa ma alaina illal balaghul mubin. Wallahu a'lam. Masya Allah. Subhanallah. Rupa-rupanya Al-Quran ini, terutamanya surah Yasin itu syarat dengan ilmu. Ya, betul. Allahu Akbar. Dan kalau kita perhatikan yang abang kata Ustaz tadi, sebenarnya Quran ini kalau kita baca, banyak soalan yang diajukan oleh orang kafir Mekah tentang soalan yang kebat, kemahiran berfikir aras tinggi, tapi Nabi menjawab dalam keadaan jawapan yang boleh kita lihat dan kita rasa seperti bumi, langit, siang dan malam. Subhanallah. Terasa macam dekat sekolah. Ya, betul. Baik Hakim. Teman heran benar lah. Daripada tengok pula keluar. Itulah. Kampung teman. Daripada kecil sampai besar, pergi surau bersama dengan ustaz-ustaz, bersama dengan orang kampung, Pak Imam.
Bila sampai je dekat ayat yang ke salamun qaulan mir rabbir rahim, ayat yang ke-58, mesti Tok Imam dia akan ulang 3 kali. Betul? Pelik benar lah kenapa diulang-ulang 3 kali. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Jadi mungkin kita nak tanya doktor. Dr. Farid Ravi kita lah. Ayat yang ke-58 ni membawa maksud ucapan salam sejahtera kepada Tuhan yang Maha Mengasihani. Apakah maksud sebenar ayat ni dan kenapa ada diulang-ulang sampai 3 kali? Boleh ke ulang tu? Okey, terima kasih Da'i Hadari, Hakim dan juga Al-Fadhil Ustaz Zarifi. Sebelum itu ada satu ayat. Saya rasa ramai nak tahu. Ayat 52. 52. Ayat 52 tu dia ada sakta. Ya, betul. Kan? Biasa imam akan bagi tahu kita akan berhenti tak putus nafas. Kenapa? Kenapa berhenti tak putus nafas? Dalam sakta, maksud sakta ialah berhenti tanpa putus nafas. Yang ni, jawapannya kita akan dapat bila kita lihat sampai daripada ayat 1 sampai ayat 51, 52 ni, baru kita akan jumpa jawapan. Contoh tengok Qalu, ayat 52. Ibu ayah, cuba lihat. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Lepas mati, kita masuk dalam kubur. Kan dia ada tempoh dalam alam barzakh. Hakim? Kita akan masuk alam barzakh. Duduk dalam tu. Akan sampai masa ditiup sangkakala kedua, kita akan dikeluarkan. Betul. Bila dikeluarkan, qalu ya wailana, siapa punya kerja kejutkan kami ni? Kami duduk relax-relax ni. Kami dalam kubur ni, kami sedang dalam kubur ni, siapa yang kejutkan kami? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Subhanallah. Sebab itu dia berhenti tanpa putus nafas adalah untuk sambaran berikut hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun, yang mana kalian sebelum ini menafikan kebangkitan. Ada yang menafikan. Kamu menafikan kebangkitan. Kamu kata kebangkitan tak ada. Mati habis-habislah. Happy lah. Hidup dunia ni happy. Kan mati-matilah. Apa orang cakap lagi? Tapi dia dalam ayat ni sebut, Allah Ta'ala beritahu, nanti kamu semua akan terkejut. Akan terkejut. Terkejut kenapa kami dikejutkan? So, sikit ambil situ. Kemudian, salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya Allah Hakim. Ini ucapan haluan daripada Allah. Subhanallah. Wal kaminu salamun qaulan min rabbir rahim. Akan melihat salam, perkataan salam tu ada tanwin. Dia panggil nakirah. Salamun qaulan min rabbir rahim, maksudnya Allah mengalu-alukan kehadiran ahli syurga. Inna ashabal jannati liyawma fi syughulin fakihun. Oh, ahli syurga hari itu Hakim sibuk mereka. Sibuk apa? Sibuk makan buah-buahan. Kita pun sekarang musim Covid ni kena banyak makan buah-buahan. Ya, baik, betul. Kena banyak makan buah-buahan. Kan? Bukan buahnya. Kan? Buah-buahan. Kan kamu pergi kekah buahnya pula. Makan buah-buahan happy. Dia tengah syughul, dia kata sibuk. Don't disturb me. I'm busy with my fruits. Syughul, dia kata syughulin fakihun. Hum wa azwajum. Dah ada buah-buahan, ada pula pasangan-pasangan. Subhanallah. Ada dia punya bidadari-bidadari. Fi zilalin alal ara'iki muttaqiun. Alal ara'iki muttaqiin, duduk macam maharaja. Duduk bersandar macam ni. Ada pula bidadari di sisinya. Ada orang kalau sebut bidadari tersenyum dah tadi. Dia senyum dah. Dia dah mula. Saya senyum tapi ada mask. Tapi tak apa. Kita doakan nak dari dapat. Amin. Alal ara'iki muttaqiun. Ketika dia duduk sandar macam tu, lahum fiha fakiyatun wa lahum ma yad'un. Bukan sekadar itu, lagi macam-macam. Dalam macam-macam tu datang benda yang paling istimewa. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam daripada Allah. Subhanallah. You makan buah-buahan, you makan segala nikmat, tapi sama ke dengan ucapan salam daripada Tuhan. Allah. Dalam surah Zumar, Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka penduduk bila masuk ke dalam syurga ni, kita dibawa berbondong-bondong masuk syurga nanti Hakim, Ustaz Zarifi ya.
malaikat akan berbaris mengucapkan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masya-Allah. Itu betul-betul menyambut kehadiran. Yang ni memang luar biasa. Salamun qaulan mir rabbir rahim, sebab itu imam ulang 3 kali. Mudah-mudahan dapat disantuni perasaan itu kan. Salamun. Ya Allah, rindu seronoknya kalau Tuhan dapat, kita dapat ucapan aluan mir rabbir rahim, Tuhan yang Maha Pengasih. Allahu Akbar, rasa seronok Kim. Ya Allah, semoga kita semua jadi ahli syurga. Betul. Kita dikurniakan sambutan yang hebat, aluan daripada Allah Subhanahu wa taala. Patutlah dekat surau ulang 3 kali. Betul. Dah umur 30 ni barulah tahu jawapannya. Betul, kita pun kalau dapat salam daripada Ustaz Zarifi, daripada doktor pun kita dah rasa Allah. bahagia. Ya. Apatah lagi salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, terus kongsikan siaran langsung kita ini di laman sosial anda. InsyaAllah selepas ini kita akan kembali lagi dengan ada lagi soalan yang kita akan ajukan kepada panel-panel kita. Cumanya kita akan rehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Istimewa ulang tahun kali ke-33. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama dengan kami lagi dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Apapun yang ingin kita lakukan hari ini, ingat, tolong patuh SOP, pakai pelitup muka. Kalau boleh pakai yang elok sikit, ini tidak. Tutup mulut nampak hidung, tutup hidung nampak mulut. Amboi. Jadi pakai yang sempurna sikit, okey? Sempat popek lagi tu. Paling penting, kalau tak ada apa-apa urusan di luar, terus duduk dalam rumah. Ya, betul. Ya? Kerana kita belum menang menentang COVID-19. Ya. Alhamdulillah, hari ini Tanyalah Ustaz istimewa bersempena dengan sambutan ulang tahun TV3 ke-37. Kita bersama dengan ahli panel kita, iaitu Ustaz Zarifi Haji Daud. Kita bersama juga dengan Dr. Farid Rabi Abdullah, dan sebentar tadi kita bersama dengan Syekh Karim Al-Maki. Ya, betul. Cuma yang untuk kali ini kita nak bawakan topik yang sangat berbeza, iaitu kita bacakan surah Yasin tadi, dan kita nak ambil ibrah daripada surah Yasin itu. Jadi silakan Hakim. Ya, betul. Kita dah bincangkan beberapa ayat dalam surah Yasin ini. Kita nak teruskan dengan ayat yang ke-65. Kalau boleh kita perhatikan. Maksudnya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, sementara tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi ayat ini selalu kita baca, tapi mungkin setengah daripada kita kurang memahami apakah ibrah di sebalik ayat 65 ni. Mungkin Ustaz Zarifi boleh jelaskan kepada kita. Silakan. Silakan. Baik, para penonton sekalian, Ustaz Farid, sebelum saya nak jawab soalan ni, saya sebenarnya daripada awal siaran, saya bangga sangat dengan Da'i Hakim dan Da'i Hadari. Alhamdulillah. Kerana para penonton, mereka berdua merupakan produk program Da'i, pendakwah Nusantara, pendakwah milenial. Alhamdulillah. Jadi kita kira inilah kejayaan TV3 melahirkan pendakwah muda yang bercakap dalam bahasa yang santai tapi sampai. Dan saya doakan kalian berdua, Da'i Hakim, Da'i Hadari dan teman-teman da'i dalam rancangan kita dahulu semuanya terus maju, bergerak ke depan dalam dunia dakwah kalian, insya-Allah. Baik, ayat nombor 65 yang dibacakan oleh Da'i Hakim tadi, para penonton, dalam tafsir Al-Imam At-Tabari, ayat ini ceritanya di hari akhirat nanti, orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, dan orang munafik, ketika mana mereka dibawa ke muka pengadilan di depan Allah Azza wa Jal, ketika Allah menyampaikan buku catatan amal mereka masing-masing, report card mereka di atas dunia, mereka klaim kepada Allah, wahai Allah, malaikatmu telah mencatat benda yang aku tak buat. Dia nak tipu lagi. Dah dalam keadaan macam tu buat tipu lagi. Allah. Dia kata, wahai Allah, malaikatmu catat benda yang aku tak buat. Malaikat pun datang dan malaikat mengatakan, tarikh sekian, hari sekian, jam sekian, tempat sekian, semuanya lengkap terperinci. Para penonton, pada waktu itu, terpaterilah mulut mereka ini. Dan saat pada waktu itu yang bercakap bagi pihak tuan badan melaporkan kepada Allah itu dan ini detail semuanya ialah anggota badan mereka sendiri yang menjadi saksi di depan Allah. Pada waktu itu tangan, kaki, anggota badan inilah yang bercakap berdepan ataupun berhujah di depan Allah, bukan mulut yang menipu ini lagi. Para penonton, ayat ini menjadi satu mesej besar kepada kita. Hidup atas dunia ini, kita nak cari redha Allah. Hidup atas dunia ini,
peringatkan diri kita, Ustaz Farid dan kita semua ya, tak akan terlepas sama ada dosa ataupun pahala. Ini saja yang akan berdepan dengan kita. Tak kiralah kita majikan, pekerja dan sebagainya, jangan buat perkara-perkara yang berlawanan dengan hukum Allah dan berlawanan dengan peraturan. Contoh, ya, bila kita baca ayat ini, bergetar hati kita, kita tinggalkan rasuah, kita tinggalkan perkara-perkara yang haram. Ini mesej besar di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat ini juga memberikan semangat kepada kita untuk bekerja dengan ikhlas. Betul. Bekerja dengan ikhlas kerana kita yakin, ya, kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala yang akan mengganjari kita. Dan seronok sangat bila Ustaz Farid sebut tadi kan, Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Kata-kata inilah yang menjadi motivasi kepada kita untuk melakukan amal-amal salih. Mudah-mudahan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya suka dengan apa yang dinyatakan oleh Ustaz Zarifi, iaitu bagaimana motivasi untuk kita terus lakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ya. Kerana ganjaran itu daripada Allah yang Maha Pemberi rezeki. Betul. Dan sebenarnya dalam cabaran yang kita lalui juga sebenarnya ada sesuatu yang Allah nak tengok siapakah antara kita yang terbaik amalannya. Betul. Cuma kalau dilihatkan kepada ayat yang ke-76, mungkin para penonton boleh rujuk ayat ke-76 surah Yasin ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yang bermaksud, maka janganlah engkau, yakni wahai Muhammad, berduka cita disebabkan tuduhan-tuduhan mereka terhadapmu. Sesungguhnya kami sedia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Satu ingatan yang juga motivasi seperti mana Ustaz Zarifi sebut tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma perincian ayat ini, Dr. Farid, silakan. Terima kasih Dai Hadari. Pertamanya kita lihat Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Allah memberikan ayat sampai ke ayat ke-76 ni Ustaz Zarifi, Allah beritahu fala yahzunka qauluhum. Allah pujuk balik. Allah kata, Muhammad, jangan sedih. Don't be sad. Motivasi. Allah beri motivasi. Fala yahzunka qauluhum. Biar depa nak cakap apa cakap. Kedah pula. Kedah pula. Depa nak cakap apa cakap. Apa saja mereka nak tuduh kau, biarkan. Janganlah yang demikian itu menjadikan engkau sedih, wahai Muhammad. Betul. Ini maksudnya Allah tidak boleh melihat Nabi Muhammad sedih. Allah tak boleh biarkan Nabi Muhammad kesedihan sebab Nabi Muhammad kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sayang seseorang, kita nampak orang tu sedih, apa perasaan kita? Tak senang duduk. Betul, Kan? Allah Subhanahu wa taala beritahu fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kau jangan sedih Muhammad. Aku ada. Sebab itu bila Ustaz Zarifi sorotkan sejarah surah ni pada tahun ke-10 ke-11 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada tahun ke-9 berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Betul? Pada tahun itu juga berlaku peristiwa dakwah Nabi ke kota Taif. Betul. Betul? Yang Nabi dia lempar batu tu. Dia lempar batu. Daripada situ, susulan daripada itu Nabi di Isra' dan Mi'rajkan. Kita semua lihat Nabi Muhammad pergi Isra' Mi'raj, ambil ayat, ambil solat, kefardan solat. Allah gembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mesej di sebaliknya yang saya lihat Allah nak beritahu Ustaz Zarifi, "Hei penduduk bumi, kalau kamu tak mahu Muhammad, tak apa, aku boleh ambil." Macam mana aku angkat Nabi Isa alaihi salam, aku boleh angkat Muhammad. Hiduplah kamu dalam kesengsaraan tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu, "Fala yahzunka qauluhum." Jangan sedih wahai Muhammad, kerana Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan engkau sebagai orang yang kuat. Sebab itu bila kita lihat Ustaz Zarifi Dai Hakim, kita melihat lelaki yang pergi bagi tahu pada penduduk kampung tu, yang Habib Najjar ni, dia ni budak kampung. Budak kampung. Sebab itu dakwah kebanyakannya mula daripada orang-orang minal mustadhafin. Supporter ni untuk kerja dakwah datang daripada jiwa-jiwa yang sederhana, yang orang susah-susah dulu.
Datang budak ni daripada hujung kampung. Bukan bandar pun, Aqsal Madinah, di hujung. Budak kampung, lepas tu dia akan dia ni ada penyakit pula. Tapi dia punya sungguh-sungguh buat kerja dakwah tadi tu. Subhanallah. So Allah nak beritahu, wahai Muhammad, kalau orang itu, 3 orang rasul yang kami utus, ada seorang lelaki yang bangkit datang membantu, engkau pun akan ada, wahai Muhammad. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Osman, ada Ali. Pada tahun Hajjatul Wada ada 90,000 orang sahabat yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kesusahan dan juga kepayahan yang dilalui akhirnya membuahkan hasil yang sangat memberangsangkan. Dulu pun sama juga, kalaulah tanyalah ustaz program-program agama satu ketika dahulu, nak tunggu orang tengok. Sebab kita nak channelkan balik masyarakat daripada yang semata-mata hiburan. Ada unsur-unsur keagamaan, mula-mula tak berapa sambutan, lama kelamaan. So sekarang alhamdulillah di antara program yang sangat diminati, sangat ditunggu oleh masyarakat, program Tanyalah Ustaz. So dapat tak pujukan, dapat tak Allah beri satu balasan atas kesusahan yang kita lalui, inna ma'al usri yusra. Kesenangan datang. Subhanallah. Sudah pasti bila ada kesusahan tersebut dan sudah pasti jugalah ada jalan penyelesaiannya, tinggal kita kena usaha, sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin masa menceburui kita. Jadi mungkin secara ringkas Doktor dan juga Ustaz Zarifi, hari ini kita dapat satu perbincangan di mana ruang lingkupnya dakwah dan kita fokuskan kepada apa yang terkandung dalam surah Yasin itu. Jadi sebagai kesimpulan dan juga mungkin ada tindakan kita, apa tindakan kita Ustaz Zarifi sebagai manusia yang diberikan Al-Quran, yang dikurniakan pelbagai nikmat, apa tindakan kita sepatutnya selepas ini? Baik, Da'i Hadari dan Hakim, Ustaz Farid Ravi, para penonton sekalian, resolusi surah Yasin kita pada pagi ini. Yang pertama, temanya dakwah. Dakwah membawa konteks yang sangat besar dalam kehidupan kita, iaitulah setiap di kalangan kita ini semuanya pendakwah. Dalam apa juga kapasiti yang kita ada, lakukanlah dakwah. Ya, apa yang kita mampu, yang mampu melukis untuk tujuan dakwah, silakan. Yang mampu tulis lirik-lirik lagu yang menjemput orang kembali kepada Tuhan, silakan. Silakan, buatlah apa saja pun. Satu. Yang kedua, tema kita pada pagi ini iaitulah tentulah kita bangkit dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Para penonton, surah ini memberikan motivasi kepada Rasulullah untuk bangkit dalam hidup meneruskan dakwah. Kita hari ini tentu sekali kita dilanda ujian yang pelbagai. Sahabat-sahabat kita ada yang terpaksa diberhentikan kerja kerana penstrukturan semula syarikat dan sebagainya. Ada yang diuji dengan sakit COVID dan sebagainya. Para penonton, marilah kita mengambil motivasi daripada surah Yasin ini untuk kita bangkit dan bangkit dalam hidup kita, kerana tentu sekali lah orang yang mencari solusi terhadap masalah mereka itu, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam. Ya, Dr. Farid, secara ringkasnya? Secara ringkasnya, surah Yasin adalah surah dakwah. Surah mengajak manusia mengesakan Allah Subhanahu wa taala, meyakini kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya tuntas dengan penuh mendalam akan Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Dakwah kita gerakkan melalui Al-Quran Al-Karim. Subhanallah. Pejam celik kita sudah pun berada di penghujung jangan, tapi jangan kita pejam tak celik-celik pula ya. Alhamdulillah. Jadi sebagai penutup program pada pagi ini, mungkin Ustaz Zarifi boleh doa sebagai penutup program pada malam ini, pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, ampunkanlah dosa kami. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Dan kasihkanlah mereka ya Allah seperti mana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami melakukan dosa, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampunkan kami, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak rahmat kasih belas kepada kami, ya Allah. Tentunya di hari akhirat nanti kami akan tergolong dalam golongan orang yang rugi. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal judham wal baras
وسيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Zarifi Haji Daud. Terima kasih juga kepada Dr. Farid Rabi Abdullah sudi bersama dengan kita, dan juga tak dilupakan Syekh Abdul Karim Al-Maki tadi bersama dengan kita. Alhamdulillah. Baik, jadi apa yang kita dapat pada pagi ini jangan lupa untuk kita amalkan dan kita sebarkan, mudah-mudahan menjadi pahala kepada kita semua, insya-Allah. Jangan berhenti berdoa, teruslah berdoa supaya negara kita dan juga diri kita sentiasa dijaga serta mendapat kesejahteraan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan paling penting ikhtiar kena ada juga. Ya, betul. Terus patuh kepada SOP. Baiklah, saya Da'i Hadari dan juga saya Da'i Hakim. Senyum nampak gigi, ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.